Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih lagi mempertemukan kita di alamannya ini dalam blog saya, blog Ustaz Awesome Channel. Kepada mereka yang baru subscribe channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga ukhuwah kita berkekalan hingga ke akhirnya, insya-Allah. Baik, hari ini santai bicara saya ialah yang berkaitan dengan Al-Imam Mahdi. Adakah Imam Mahdi ini telah pun wujud ataupun belum ada lagi? Okey, baik, berdasarkan kepada penelitian saya, berdasarkan kepada yang saya dengar daripada penceramah-penceramah, daripada ulama-ulama di tanah Arab sana lah, mereka mengatakan bahawasanya telah pun wujud telah pun wujud Al-Imam Mahdi ini berdasarkan kepada beberapa faktor ataupun beberapa peristiwa lah yang sedang berlaku kini ni. Baik, kita boleh mengambil beberapa pedoman daripada apa yang orang Yahudi buat sekarang ini. Apa yang mereka telah buat makna kata ialah persiapan mereka pada masa kini. Baik, sebenarnya mereka ini pun, diorang ni pun dah bijak juga sebenarnya. Diorang ni pun sedang mengkaji juga bahawasanya mereka ini pun telah menunggu-nunggu ketibaan bos mereka, itulah Al-Masihud Dajjal. Begitu juga mereka pun meyakini bahawasanya satu masa nanti orang Islam pun akan menunggu juga ketibaan Al-Imam Mahdi. Jadi mereka sama-sama menunggu sekarang ini. Jadi mereka dalam membuat persiapan itu, mereka telah membuat satu persiapan bahawasanya perlu orang kata persiapan untuk membina sebuah Haikal Sulaiman. Saya rasa mungkin anda pernah dengar dah kan, Haikal Sulaiman ini, yang mana Haikal Sulaiman ini dah orang kata dah hampir nak siap dah. Dah hampir sudah nak siap, dan mereka ingin mempersiapkan Haikal Sulaiman ini untuk menyambut ketibaan Dajjal, bos besar mereka. Jadi mereka cepat-cepat untuk mempersiapkan mereka untuk nak menyambut Dajjal, nak menyambut big boss mereka. Tahun ni orang kata dah nak siap dah. Tunggu masa je lah. Jadi sebelum Dajjal itu keluar, makna kata Al-Imam Mahdi dululah yang akan keluar, yang akan munculkan dirinya. Okey, jadi sekarang kita dah ada pedoman daripada mereka sendiri. Begitu juga kalau kita melihat apa kepersiapan mereka ialah mereka telah mempersiapkan, mereka telah membina orang kata rumah sembelihan, yang mana mereka ini akan melakukan aktiviti sembelihan sempena dengan kedatangan Dajjal itu. Apa dia? Mereka akan menyembelih lembu-lembu merah. Yang dikatakan lembu merah inilah yang akan menyambut, yang akan memberikan satu orang panggil aktiviti kerohanian bagi mereka lah. Aktiviti kerohanian supaya dengan menyembelih lembu merah ini, mereka dapat membuat satu orang panggil tazkiyah nafsi ataupun penyucian jiwa. Okey, jadi mereka dah membina satu tempat sembelihan. Kat mana? Berdekatan dengan Haikal Sulaiman juga. Itu. Jadi itulah persiapan mereka, dan persiapan mereka juga ialah mereka telah pun menemui lembu merah ini, dan mereka telah menjaga baik-baik untuk nak disembelih pada hari ketibaan Dajjal itu nanti. Dan inilah yang mana kita ambil pedoman bahawasanya mereka telah pun melakukan persiapan untuk nak menyambut ketibaan big boss besar mereka itu. Jadi inilah antara pertandanya itu di kalangan yang kita ambil daripada
orang Yahudi Israel lah, apa yang telah mereka buat. Di kalangan kita sendiri, kita pun ada pedoman kita ada Al-Quran dan Sunnah sendiri, dan Nabi pun pernah berkata bahawasanya Al-Imam Mahdi itu akan zahirkan ataupun akan memunculkan dirinya ketika mana berlakunya banyak peperangan. Berlakunya banyak peperangan. Dan bila kita melihat peperangan ini, sudah tentulah banyak dah berlakunya peperangan, khususnya di negara Arab. Di Syria, di Iraq, di Yaman. Perbalahan, orang kata perbalahan sesama sendiri pun ada, kan? Jadi inilah yang menjadikan sebab Al-Imam Mahdi ini akan muncul. Begitu juga berlakunya ketidakadilan di mana-mana. Dan kita melihat hari ini kat mana ada seorang syekh tu tanya, di manakah negara yang tidak ada, yang penuh dengan keadilannya? Di tanah Arab khususnya, dia tanya. Dia kata kebanyakannya semua negara-negara Arab ini pemerintahannya tidak adil. Tidak ada keadilan. Jadi bila mana tidak ada keadilan, maka di sanalah, maka tunggulah nanti akan munculnya seorang mujaddid ataupun seorang pembaharu agama yang mana akan membawa keadilan kepada seluruhnya. Itu antara benda yang kita dapat ambil bahawasanya Al-Imam Mahdi itu akan muncul. Akan ada bila? Wallahu ta'ala alam. Tahun ini, tahun depan, setahun dua lagi ke? Jadi pasal umur, Nabi dah bagi tahu bahawasanya umur Muhammad bin Abdullah ini adalah umur 40 yang akan memunculkan dirinya. Umur 40. Tahun 2018, tak silap saya 2018 ataupun 2019, gitulah lebih kurang kebelakangan ni, pihak Arab Saudi dia orang kata dia cek semua nama. Siapakah yang bernama Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah dan seumpamanya, yang ada lebih kurang dengan nama Nabi ni, mereka akan ambil, tangkap dan penjarakan. Makna kata ialah orang ni pemimpin ni, saya rasa ini adalah arahan daripada pemimpin. Dia orang ambil, dia orang cari yang bernama Muhammad bin Abdullah, ambil, tangkap dan masukkan dalam penjara. Itu yang Arab Saudi buat 2 tahun dulu. Kenapa? Mereka takut lah. Mereka takut akan terjadinya rampasan kuasa di kalangan ni lah. Di kalangan sesama orang Arab, terutamanya Al-Imam Mahdi ni, kalau ikut hadis, mereka akan berlaku peperangan, akan berlaku pertelingkahan, kan? Jadi awal-awal lagi mereka dah sekat, takut berlaku betul. Walau ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sama ada yang dia orang tangkap tu betul ataupun tidak, wallahu alam. Ini kerja Allah Taala juga. Mungkin dia orang tangkap tu bukan Imam Mahdi yang sebenarnya. Mungkin Imam Mahdi tu dah orang kata mungkin dah keluar daerah ke, dah keluar negara ke, dah keluar pergi kena ke Yaman ke tempat-tempat yang lain. Dah berhijrah dah. Jadi kita tak tahu. Jadi makna kata siapakah yang membuat perancangan ini? Antaranya ialah Arab Saudi sendiri. Mereka takut. Mereka takut. Kerana apa? Ada hadis akhir zaman, kan? Maka akan berlakunya pertelingkahan, perebutan takhta di antara 3 orang anak khalifah. Jadi ulama membahaskan bahawasanya anak khalifah ini adalah yang mana khalifah itu kat mana? Dia orang mengatakan bahawasanya khalifah itulah yang mana negara yang kaya. Siapa negara yang kaya? Antaranya ialah Arab Saudi, yang setakat ni yang paling kaya sekali. Jadi menjadi perebutan, menjadi yang kita lihat dalam media-media sekarang ini, menjadi rebutan antara anaknya sendiri Muhammad bin Salman dengan sepupu-sepupunya yang lain tu. Dah jadi, kan? Jadi inilah antara yang mana kita ambil benda-benda seumpama ini untuk dijadikan pedoman untuk kita juga, bahawasanya Al-Imam Mahdi ini bakal memunculkan dirinya. Bila? Wallahu Subhanahu Wa Taala. Kita serah benda ni pada Allah Taala.
Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam, kita kena juga buat persiapan dari segi mental dan fizikal. Bila mana munculnya Imam Mahdi, maka bumi kita ni akan jadi berubah. Berubah macam mana? Berubah dari segi ekonominya, berubah dari segi politiknya dan seumpamanya. Persiapan mental dan fizikal kita harus mantap, harus jitu, dan harus memperkemahkan diri kita memperkemaskan diri kita dengan iman yang kuat lah. Anak-anak kita suruh baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, bacakan doa-doa perlindungan daripada fitnah-fitnah Dajjal dan seumpamanya. Jadi itulah perkongsian saya pada petang ini, supaya kita sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan percaya anda memang awesome. Sekian, Assalamualaikum.